hati disebut sebagai hubbun. Hubbun tu maknanya kasih. Okey, daripada hubbun inilah datangnya hobi, kesukaan, hobi, kegemaranku. Habibi, kekasihku. Muhibbah, kasih sayang. Asal daripada perkataan hubbun tadilah. Itu yang Hindustan pun ambil jadi hubbun, jadi muhabbat, muhabbatin. Tu ambil daripada bahasa Arab, hubbun. Jadi cerita Syahrul Khan tu, muhabbatin. Okey, o mehbuba tere es pas nahi, itu Hindustan tu. Dia ambil daripada perkataan muhabbatin. Dia ambil daripada muhabbat, ambil daripada hobi. Semua orang ada perasaan cinta. Tuan-tuan di situ sah berlakon lah. Muka brutal macam mana pun, dia cinta juga. Muka cinta, ya Allah, muka rambut cacak, bertocang. Tak dengan berantai subang, relax lah bro. Buat tak mai lah cinta bro. Renti kamu. Esok kamu yang teruk putus cinta menangis lagi dengan bersubang semua menangis. Buruk benar rupa dia. Ingatkan brutal sangat. Kena putih cinta, makwa dia dapat kat orang lain. Ya Allah, bengkak mata-mata ni. Astaghfirullahalazim. Kita cinta ni tuan-tuan, dia tak kira anak muda atau anak tua. Di sekolah saya, ada anak tua, umur dia 66 tahun. Datang jumpa saya, mintakan saya uruskan dia nak kahwin perempuan. Ustaz, minggu depan ada orang nak minang makcik. Boleh tak Ustaz wakil makcik? Boleh ha? Suami makcik yang baru ni umur berapa pula? 40. Muda gila. Umur makcik 65, nak masuk 66. Dia nak dekat makcik. Tak tahulah makcik kata makcik dah tua dah. Dia nak juga Ustaz Tu dia mai jumpa anak-anak makcik. Anak-anak makcik kata tak apa, kalau mak nak mak ambil tu, kata makcik dah orang paksa, makcik ambil jugalah. Masa bila orang paksa dia? Lah saya tanya dekat dia, makcik rasa boleh kahwin lagi ke makcik? Boleh tahan lagi ke? Rasa boleh. Tuan-tuan. Akhirnya kahwin. Ada hidup bahagia tuan-tuan. Jadi perasaan cinta, dia tak pernah, dia tak kira umur. Tak heran kalau umur 66 tahun minta. Sampai ada orang main nasihat saya pula, Ustaz, janganlah jadi wakil dia Ustaz. Dah 66 tahun kahwin menyemuk katil je Ustaz. Kawan-kawan dia datang jumpa saya minta nasihatkan dia. Dia kata kat saya, Ustaz, buat apa lagi tua-tua dah kahwin Ustaz? Buat apa lagi Ustaz? Oi. Saya kata biarlah mereka nak kahwin. Mereka tahulah nak buat apa. Tak payahlah kita fikir. Sebab itu J. Mizan dia ada sebut dalam lagu dia. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai masa akhir nanti. Renungkanlah perasaan cinta. Budak darjah 6 pun cinta. Isteri saya cikgu sekolah, dia balik surat cinta budak darjah 6, pak wa dia darjah 5. Dia tulis surat. Masya Allah, bertemu kita di arena pesuratan. Udah macam arena sokan apa tuan-tuan. Darjah 6 makwa bercinta dengan darjah 5. Astaghfirullahalazim. Budak-budak. Apa nak heran tuan-tuan? Baik, sekarang ini kahwin. Tuan-tuan dah ada kawan. Kahwin muda, elok ke tak elok? Tuan-tuan, sebelum perkahwin, kita kena ada banyak ilmu. Tahun lepas saya bercakap dekat UUM. Di UUM yang datangnya prop-prop yang kita, doktor-doktor, naik chancellor pun datang. Baru ni pun saya cakap dekat USM. Saya kata, tuan-tuan ni adalah golongan intelektual, cendekiawan, profesional yang boleh bercakap. Ada beberapa benda yang kita sekarang belajar di sekolah, tapi bila sampai peringkat universiti, peringkat habis sekolah, kita tak pakai dah benda tu. Banyak pelajaran kita, tuan-tuan cuba tengok adik-adik kita yang pergi sekolah, anak-anak kita pergi sekolah, kadang-kadang beg 20 kilo.
Berat menanam beg dia. Tak nampak orang dapat beg duk berjalan. Allah punya berat. Adakah ilmu yang dia belajar dalam beg itu, dalam buku itu dia pakai selepas sekolah? Belum tentu. Zaman saya sekolah dulu macam-macam tentang geografi aja. Menanam tebu di perlis. Menanam ubi kayu di cemor. Ini pelajaran geografi. Tahun 70-an saya belajar dulu. Tahun 80-an. Menanam nenas di Johor. Melombong biji timah di lembah Kinta. Sekarang ni lembah Kinta pun tak ada biji timah dah. Yang ada kak timah ada. Kadang-kadang ilmu yang kita belajar di sekolah, dia tak bawa sampai ke habis. Habis periksa, habis. Saya cakap, tuan-tuan di sini, orang yang boleh gubah dasar pelajaran, cubalah masuk dalam pelajaran, sukatan pelajaran kita, benda yang habis belajar, akan jumpa. Apa dia? Benda yang habis belajar, akan jumpa. Apa dia? Pertamanya, kenderaan. Kenderaan itu kita akan jumpa lepas habis belajar. Masing-masing ada motosikal, ada kereta, ada lori, ada van, ada bas. Kenapa tidak belajar sukatan pelajaran daripada sekolah rendah, sekolah menengah, cara-cara pemanduan kereta? Betul lah. Ini dah habis sekolah baru nak ambil sekolah, driving school. Nak belajar balik gear automatik lah, gear apalah. Cuba buat pemanduan berhemah daripada tingkatan 1 lagi. Sebab semua orang akan pegang kereta, pegang steering, pegang kapal terbang semua. Ajar mereka cara menggunakan jalan raya yang betul. Tak payahlah kita buat ops lagi dah. Ini asal raya je ops, asal raya je ops. Mati beratus orang juga. Orang mandu merempit juga. Cuba kita tengok hari ni mati 2 orang dalam paper kita baca tadi. Dia orang nak pergi mandi berenang, lori sampah rempuh mereka, mati dua-dua beranak, dua-dua beradik mati. Setiap hari mati dalam kemalangan. Rakyat Malaysia mati sia-sia dengan aksiden je tuan-tuan. Berapa pelajar tuan-tuan di UiTM ni pun berapa banyak yang aksiden, yang kemalangan, yang meninggal dunia. Sayang dalam usia yang muda telah habis. Kita tolaklah di Mesir. Mesir tolak bola, tengok bola pun mati. 74, 100 orang mati tengok bola. Masya Allah. Baik kita bagi seorang sebiji bola pergi balik. Tengok bola sebiji, gaduh semua mati, pijak orang pijak dia. Nombor 1, tolong ajar pendekatan silibus untuk memandu dengan cara berhemah. Pemanduan yang terbaik ajar daripada sekolah. Bila keluar sekolah mereka tahu dah undang-undang. Yang kedua, benda yang akan kita jumpa selepas kita habis belajar ialah kahwin. Kenapa tak diajar tentang kahwin pada tingkatan 1 lagi? Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Yang ni yang pasal kita akan belajar. Ni kita dah habis belajar baru nak dengar cokoh, dengar kursus Sabtu Ahad. Nak jadi apa Sabtu Ahad? Nak dapat sijil apa ada? Cubalah dia ajar daripada tingkatan 1. Tanggungjawab seorang suami. Tingkatan 1 belajar. Supaya mereka tahu beratnya tanggungjawab. Pasal ramai yang nak menikah tapi dia tak tahu tanggungjawab. Belajar tanggungjawab suami itu apa? Nafkah ada 2. Satu nafkah zahir, satu nafkah batin. Belajar betul-betul. Nafkah batin itu apa? Orang faham nafkah batin tu tidak. Saya ustaz nafkah batin so far okeylah, sugutlah. No problem lah. Tuan-tuan, itu bukan nafkah batin. Yang tidung apa semua itu bukan nafkah batin. Nafkah batin ni nafkah yang menggembirakan isteri. Nak bagi isteri seronok, itu nafkah batin, wajib. Macam mana nak bagi seronok isteri? Tak tahu. Tu kena belajar. Kena geletek dia, kata gedik. Tu bukan ya nafkah batin, tu nafkah menyeksa orang tu. Nafkah batin tuan-tuan menggembirakan dia. Menggembirakan dia, usik dia, cuek dia, puji dia, peluk dia.
Itulah nafkah batin, senyum dekat dia, jangan marah dekat dia. Sebab sampai Nabi kata, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Di antara tanda-tanda orang yang beriman yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang lemah lembut dengan isterinya. Sampai Nabi letak syarat macam itu. Yang paling baik iman dia. Nabi kata orang yang paling baik iman dia. Nabi tak sebut pun orang yang pakai serban besar. Dia tak sebut. Orang yang paling baik imannya ialah orang yang serban panjang. Tak. Kalau nak kira orang yang paling baik iman tu orang yang serban, sing lagi pakai serban. Tak pernah buka pun tuan-tuan. Tuan-tuan jangan faham orang pakai jubah tu orang kuat iman. Belum. Nabi tak kata pun. Kalau nak kira jubah ni orang kuat iman, Sami siap 24 jam jubah. Mana ada jubah warna lain? Rambut tak ada, kasut tak ada, duk berjalan buat beg buruk berjalan. Depa lagi zuhud. Nabi tak letak macam itu. Nabi letak akhlak yang baik. Itu syarat nak jadi orang yang kuat iman dia. Yang kedua syarat kuat iman ialah yang berlemah lembut dengan isterinya. Itulah nafkah batin. Berlemah lembut. Cuba tengok Umar Al-Khattab. Bila isteri marah dekat dia, isteri dia beleter dekat dia, dia tak jawab. Dia tak jawab. Padahal Umar garang tuan-tuan. Bukan kata orang takut dekat Umar, Iblis pun takut dekat Umar. Tapi isteri tak takut kat dia. Oh, sudah. Masya Allah. Tu nampak tuan-tuan. Macam kita belajar silat. Kita punya dengar cakap Tok Guru silat. Tok Guru kata, genggam nasi sampai jadi beras. Beras sampai jadi nasi. Semuanya ada. Genggam, tak lawa, tak boleh. Tok Guru pesan. Tiba-tiba Tok Guru tadi takut lagi seorang lagi. Di rumah dia. Yang nama dia Maha Guru. Isteri dia pula Maha Guru dia. Hak Tok Guru silat baru pangkat Tok Guru. Hak di rumah dia tu Maha Guru. Bukan takut Ustaz. Ustaz kena faham. Saya tak takut isteri Ustaz. Cuma isteri tak takut kat saya. Pulang lah. Umar Al-Khattab bukan dia takut isteri dia. Dia kata apa? Aku tak menjawab bila isteri aku marah aku. Sebab dia jaga anak aku lebih lama daripada dia beletek. Dia mengandungkan anak aku lebih lama daripada dia beletek. Dia masak kepada aku lebih lama daripada dia beletek. Dia teruk jaga anak-anak aku lebih lama daripada dia beleteh. Biarkan dia beleteh. Itulah nafkah batin. Nabi Yunus, isteri dia kuat beleteh. Sampai anak murid tanya pada Nabi Yunus, kenapa Nabi tak marah isteri? Kata Nabi Yunus, memang aku berdoa pada Allah. Supaya dikurniakan satu isteri yang membolehkan aku masuk syurga dengan cepat. Rupa-rupanya Allah pilihkan aku seorang isteri yang kuat beleteh. Jadi abang-abang di sini kalau isteri kuat beleteh, itu tanda-tanda abang bakal ahli syurga. Sabarlah elok. Sabarlah. Jadi orang yang kahwin muda, dia nak sabar boleh tak boleh? Kalau dia boleh sabar, sebab tu saya katakan tadi kena belajar. Daripada tingkatan 1 dah kena belajar. Tanggungjawab suami pertama sabar dengan isteri, seronok dengan isteri. Sebab tu Nabi Muhammad panggil isteri dia, Ya Humairah. Dia tak panggil Cah. Dia tak panggil Cah ke Jah, tak panggil. Dia panggil Humairah. Wahai perempuan yang putih kemerah-merahan kulitnya. Humairah. Boleh dia panggil bini dia putih. Hak saya ni gelap. Macam mana? Kalau gelap, panggil Hajarul Aswad. Bukannya susah mengajar Rasulullah. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad dia panggil isteri dia muwaffaqah. Ya muwaffaqah. Kenapa dipanggilnya muwaffaqah? Wahai perempuan yang cerdik. Dia tak pernah panggil isteri dia bodoh. Woi bodoh, dia tak pernah. Dia panggil ya muwaffaqah, yang bijak. Sebab apa dia bijak? Sebab Siti Aisyah ni suka tanya. Bila dia suka tanya, rupanya dia mencerdikkan orang lain. Itu muwafaqah. Satu hari Nabi kata, siapa yang mati 3 orang anak, belum cukup umur, anak ni tunggu depan pintu syurga.
Mai sahabat lain pula, ya Rasulullah, saya ada 2 anak mati kecil. Adakah anak ni tunggu saya depan syurga? Kata Rasulullah, ya. Mai pula Ubay bin Ka'ab. Ubay kata, ya Rasulullah, saya ada anak seorang mati kecil. Adakah anak seorang ni tunggu saya depan pintu syurga? Ya, kata Rasulullah. Datang Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tak kahwin? Siapa yang akan menunggu mereka? Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang kahwin, tak ada anak, siapa yang nak menunggu mereka depan syurga? Ya Rasulullah, bagaimana orang yang kahwin, tapi anak tak mati waktu kecil, tunggulah bila nak mati. Tak mati-mati juga. Besar baru mati. Siapakah yang akan menunggu mereka, ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yang akan menunggu mereka ialah aku, kata Rasulullah. Nabi Muhammad tunggu depan pintu syurga. Tak seronok, kata tuan-tuan. Sebab tu kita ada usik, nak ejek, nak perli orang tak kahwin pasal apa? Apalah mak, tak kahwin-kahwin, buruk langkai. Kita duk kutuk ke orang. Dah dia tak ada jodoh, nak kata apa? Kita ni kalau bak nak mengata ke orang, suara dalam. Ni, suara bis. Naik kereta besar lalu depan kita. Mana lepas duit beliau kereta besar? Rasuah apa? Nampak tu? Bak nak mengata ni, bak semua suara besar belakang. Tapi kadang-kadang suara besar ni untung. Bis suara ni untung. Orang selalu mengiklan. Volkswagen. Das Auto. Nampak? Suara besar. Sebab tu bila kita bawa Volkswagen pun kita confident. Volkswagen. Cuba yang iklan Volkswagen tu suara halus. Volkswagen, Das Auto. Tobat lahum orang tak beli . Ni kereta mainan ke apa ni. Jadi tuan-tuan, nafkah batin ni menggembirakan. Menyeronokkan, nak menyeronokkan ni bawalah berjalan. Bawa berjalan, tak payah bawa pergi Brisbane. Tak payah pergi Canada. Tuan-tuan bawa ke pasar malam Taman Maju pun dah cukup. Orang perempuan tuan-tuan bawa je berjalan. Tak payah pergi luar negeri pun tak apa. Pergi pasar malam je pegang tangan. Itu nafkah batin. Abang pasar malam jom jalan. Abang belon. Jom jalan. Habis metal. Oi orang perempuan habis metal. Sebab tu tuan-tuan di sini dah ada Tesco. Buat pergi Tesco je. Tak beli pun tak apa, rondo. Agak-agak letih, ambil isteri, buh dalam troli. Tolong. Sampai dekat tangga dia hak bergerak sendiri kan. Tuan-tuan lepas dia. Dia pegang turun. Dia yang tu pun dah seronok. Itu nama dia nafkah batin. Termasuklah senyum. Senyum tu nafkah batin. Abang-abang yang mana nak kahwin kena belajar lah yang ni. Masalah dia tak mau belajar. Kahwin tu senyum, senyum. Bangun-bangun pagi je, Assalamualaikum. Duduk depan muka isteri. Terkejut sama Allah. Tengok-tengok dengan misai tebal apa semua. Assalamualaikum. Senyum, senyum itu menyeronokkan orang. Tak perlu kata apa-apa. Okey, yang kedua. Yang kedua nama dia nafkah zahir. Nafkah zahir ni ialah makan, minum, pakai, belanja, rumah, bilik. Sekurang-kurangnya ada satu bilik untuk isteri bertukar pakaian. Wajib suami sediakan. Wajib. Pakaian tu, roti kepada orang makan, kena sediakan. Roti makanan kepada pakaian, makan tempat tinggal, suami kena tinggalkan. Kena sediakan. Sehinggalah kalau isteri tadi pakai seluar dalam, getah dia putus, wajib suami ganti getah baru atau seluar baru. Dia wajib ganti seluar baru, bukan getah. Isteri kata, abang putih getah. Suami kata, amboi, hang ni duduk buah sungguh. Terus duduk pakai lah. Mana boleh tak pakai, tak selesa kena pakai. Tuan-tuan tak boleh beli getah baru, tuan-tuan kena beli seluar baru. Ni tak beli seluar, dia beli pakai pin. Hampin lah sini. Jalan 2-3 tapak pergi kenduri kahwin, terbuka pin. Duk londeh ke bawah. 2 bulan tak keluar rumah tuan-tuan.
Ini wajib kita buat. Jadi abang-abang di sini, kalau nak kahwin, dua asas ni mesti ada. Kalau nak kahwin muda, dua asas ni kena ada. Okey ustaz, bagaimana saya tidak ada benda ni? Saya belajar, saya tahu benda-benda ni, tapi saya tak ada duit nak kahwin. Saya ada kawan daripada siswi, saya pun ada siswa, saya siswi, kami nak kahwin boleh tak? Boleh. Itu nama dia kahwin khitbah. Dalam bahasa Melayu, nikah gantung. Kahwin saja. Kahwin daripada duk dating dua orang. Tadi saya duk tunggu depan gad, duk tengok dua anak dara dengan anak turunan duk berjalan, gelap dalam hujan. Hujan pun tak apa. Tu nama cinta. Cuba kalau dah menikah besok, hujan ni cepat sikit. Astagfirullahalazim. Tengah bercinta ni ribut topan pun tak apa tuan-tuan. Cak saya tengoklah menikah mengandunglah isteri tu, ya Allah, duk tunggu bah. Saya heran tuan-tuan, bila isteri pergi cek perut dia dekat doktor tu, saya tengok ramai suami tak hantar. Dia hantar, dia isteri berjalan menonong seorang. Kenapa tak tunggu sekali? Duduk sekali parking kereta, pimpin tangan isteri, tunggu sekali. Nurse tanya ni, hak mana satu mengandung ni? Dua-dua nak buat elok. Dia tengok muka nurse tu. Ni, muka ni muka perempuan lah, bini aku lah. Dia tengok perut sama naik, dia kata. Biasa, lepas menikah ni perut sama naik tu biasa. Cuba tunggu sekali pegang tangan isteri. Isteri ni mengandungkan anak kita. Siang Kak Yang. Kalau lah abang boleh mengandung. Tak payah cakap lah abang, menyampah tengok. Masalah dia tinggal isteri dia. Lagi dia kata, cepat lagi. Siap, cek lagi, telefon cepat lagi. Nampak tu. Sian, tuan-tuan duduk tunggulah. Suami duduk pegang kad merah, duduk tunggu lelaki. Tak mau tuan-tuan, tak mau macam itu. Buat. Sebab itu Allah ni bagi adil. Allah bagi adil. Kadang-kadang isteri mengandung, yang lawyernya suami. Yang mengandung isteri, relax. Dia makan asam, ngap. Yang suami belum. Awaklah pening sangat kepala ni. Mabuk tuan-tuan. Kadang-kadang Allah bagi suami yang mabuk, isteri pula relax. Kadang-kadang isteri yang kuat mabuk kena balik kampung, mak mutua belah. Mak mutua pergi habaq dekat jiran sebelah, ya hoi, Intan balik pula dah lah, laki man pergi hantar semalam. Lah, pasal apa man hantar? Intan mabuk. Orang jiran kata, oh dia minum arak ke? Subhanallah. Ni pun masalah juga. Bukan mabuk arak, mabuk mengandung. Tuan-tuan, kahwinlah muda. Kalau tuan-tuan nak bawa anak dara orang haram. Peluk-peluk tu haram, pegang-pegang haram. Baik kahwin. Sebab apa saya suruh kahwin? Sebab bercinta dengan orang lain dah tak boleh. Wah, janji. Jangan cari orang lain. Janji. Janji. Ngap situ pula. Itu janji. Udah tak boleh kahwin dengan orang lain. Kamu pun gitu juga. Jangan ngada dengan orang lain. Tak suka tau. Kalau kamu korak Khairul Fahmi pula. Tak mau tau. Dah sekarang dalam usia 21 tahun, 20 tahun. Dah kawan-kawan tiba-tiba tak boleh bercinta dengan orang lain. Tak boleh ngorak dengan orang lain. Tak boleh itu, tak boleh naik sekali, tak boleh. Baik kahwin. Kahwin halal. Kita duduk di UiTM. Dia duduk kat UTP. Dia belajar UTP, kita UiTM. Makan-makan jumpa kat situ, malam-malam jumpa. Sabtu Ahad pergi hotel bajet, selik je tuan-tuan. Apa susahnya? Benda halal. Masalah dia ustaz, kalau mengandung macam mana? Cita-cita. Kalau mengandunglah. Dia mengandung anak yang halal. Anak yang halal daripada mengandung anak yang haram. Saya bagi ceramah di UiTM Rebut. Sempena hari agrosis ke apa. Datang dua siswa kita. Suami isteri, dua pasang datang. Minta saya buat air selusuh. Isteri nak bersalin. Saya kata, ini isteri awak ke? Dua-dua student sini. Ini pun, dua pasang datang. Elok pun datang perut ni. Ini anak sulung ke? Oh, Masya Allah. Bagus. Saya membaca ayat selusuh tuan-tuan. Tak ada masalah apa. Mereka perkahwin secara halal. Okey ustaz. Bahagia tu ustaz. Saya cakap, saya kahwin muda. Memang bahagia. Tapi dengan syarat mesti ada ilmu.
Yang tak bahagia ni tidak ada ilmu agama. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan kena bagi tahu dekat Kementerian Pelajaran, masukkan silibus pelajaran. Jangan namakan seks, pendidikan seks. Yang orang bantah hari itu nama pendidikan seks. Memang orang marah lah. Hari ni pelajaran apa, Din? Pendidikan seks. Memang terkejut ayah. Ayah ni mengucap panjang. Tukarlah nama yang lebih glamour. Dulu kalau orang tu kerja di pejabat, nama dia Kerani. Tak glamour tuan-tuan. Kerani, nampak tu, nampak. Orang marah, kamu ingat aku kera ke? Kata dia. Itu yang dah tukar nama dia pembantu takbir. Dulu orang panggil Tok Siak, Tok Siak. Tak glamour langsung. Saya datang nak minta anak makcik, apa kerja kamu? Tok Siak, bro, Tok Siak. Sekarang dah tukar dah, pembantu hal ehwal Islam. Kan bunyi sedap. Tok Siak juga. Nama tu rebranding balik. Kamu kerja apa, Mat? Saya kerja pembantu penyelaras hal ehwal agama. Padahal dalam bracket Tok Siak, tentu. Serupalah dengan pendidikan seks. Janganlah bubuh pendidikan seks. Brutal tu bunyi dia. Bubuhlah pendidikan rumah tangga, pendidikan apa, bubuh je lah yang menarik minat. Bila tuan-tuan dah macam ini, baik kahwin. Bercinta dengan orang lain tak boleh, jealous, merajuk, letih pujuk, handphone habis duit banyak. Cuba tengok handphone kita, top up. Ya Allah, letih. Padahal nak telefon je. Aku kat mana? Buat apa? Balik tak? Nampak? Ya Allah. Tuan-tuan, lepas kahwin, tak adalah telefon dah. Betul cakap. Masa tengah duduk bercinta, tak suka. Je banyak. Ya. Itu belum kahwin. Cuba tengok dah kahwin. Balik dah. Cepatlah sikit. Okey. Nampak? Itu nampak. Kompon dah kahwin. Belum kahwin, ya Allah. Ya ke? Tak suka. Ya Allah. Getik. Bila dah kahwin, cepatlah aku dah tunggu lama ni. Nampak. Sebab tu tuan-tuan, baik kahwin jimat kos. Jadi tuan-tuan, saya cakap daripada pengalaman saya, kahwin muda menyeronokkan. Seronok tuan-tuan. Boleh cuek sana, boleh cuek sini. Enjoy. Cuma saya cakapkan tadi ada dua. Yang tuan-tuan nak kahwin muda, tuan-tuan mesti ada dua benda. Pertama ilmu, kedua akhlak. Ilmu kena belajar sungguh. Tanggungjawab suami apa? Tanggungjawab isteri apa? Kena banyak sabar. Cubaan banyak, rintangan banyak. Bukan mak bapak, kadang-kadang mak bapak tak setuju dengan sebab kahwin muda. Orang suruh pergi mengaji, dia suruh kahwin mula apa ni? Tu mak. Yang pak pula dengan suara besar dia. Kita suruh dia belajar gatai menikah. Tu pak pula. Dia tak tahu hak anak dia gatai gede-gede dah ni. Sebab tu tuan-tuan, kebanyakan pelajar-pelajar yang pergi belajar di Mesir, dia pun kahwin. Anak murid saya 15 tahun umur dia kahwin. Baru ni berhenti sekolah. 2012 ni berhenti sekolah. Elok duk belajar di sekolah saya, hafizah, hafal Quran. Dah 5 juzuk dia hafal. Hang buka sekolah ni, main mak dia minta surat berhenti apa semua ni. Saya tanya, siapa berhenti? Nikah dah. Nikah. 15 tahun. Dapat surat daripada mahkamah membenarkan kahwin dia. Pasal dia di bawah umur. Sekarang dah pergi belajar di Mekah dah. Sebab suami dia nak belajar di Mekah. Masya Allah. Suami 23 tahun. Suami 23. Dia 15 tahun. Memang cun tuan-tuan. Oh, tempah awal ni. Saya doakan mereka baik. Tuan-tuan, kahwin muda elok. Jika ada ilmu dan akhlak. Saya umur 40 tahun, 39 tahun. Anak saya 17 tahun. Tak lama lagi dapat menantu saya. Bila kita menikah muda, dapat anak pun besar dah tuan-tuan, selesai masalah. Ini kita duk kerja teruk umur 60, anak duk sekolah tak habis. Jadi yang saya nak daripada sini tuan-tuan ialah tolong ada ilmu bila nak kahwin. Bukan nak kahwin itu untuk seronok-seronok. Kahwin ini kita pegang tanggungjawab. Kahwin ini kita ambil alih tugas orang. Daripada bapa, daripada mak dia, kita ambil alih untuk kita pegang. Itu satu tanggungjawab yang besar. Memang daripada sudut seronok-seronok, tapi daripada segi tanggungjawab itu besar.
Sebab itu saya kata tadi, dua benda yang mesti tuan-tuan ada. Agama dan akhlak. Ilmu dan akhlak kena ada. Dua benda ini cukup syarat. Cukup dah syarat. Nabi kata bila kita nak kahwin, dua syarat ini ada, insya-Allah cukup. Pertama agama atau ilmu, yang keduanya akhlak. Rezeki Allah akan bagi datang kemudian. Kawan saya belajar dengan saya tahfiz tahun 90. Tahun 91. Kahwin masa kami tengah belajar. Dia budak UPM, masa tu Universiti Pertanian. Budak UPM, dia masuk Mahat Tahfiz. Dia kahwin di Pulau Pangkor.